Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami, saya Firdaus Mokhtar dan saya Abu Hurairah dalam rancangan kita Kasihnya Ramadan. Ya Allah tuan-tuan puan-puan, punya lama kita bersama bulan Ramadan kali ini. Hari-hari menatap muka. Hari-hari Hari-hari. Oh, jemur. Hari-hari lah tuan-tuan dan puan-puan kena menanti waktu ini yang sama. Kita nak berbuka pun sekejap lagi. Tengok atau mendengar kami bercerita, atau kita nak bersembang sebenarnya, nak berkongsi. Kenyang lagi. Kenyang belum Allah kenyang. Tapi ya begitulah. Jadi untuk hari ini kita nak bercerita sikit tentang pahala sabar. Kalau tak silap kita pernah sebut di beberapa episod yang lepas. Betul. Tentang kelebihan orang yang banyak bersabar ini. Sungguh sebenarnya untuk mendapatkan sifat sabar dia bukan mudah. Sebab itu di kalangan para nabi sekalipun dia ada satu kategori ataupun dia ada satu kelompok yang para nabi ini ada ramai. Para rasul pun ada ramai, ada 25 orang. Tapi dalam 25 orang rasul ini ada 5 sahaja yang diberi title atau diberi gelaran Ulul Azmi. Oh, maksudnya sabar. Ulul Azmi ini ialah para nabi 5 orang yang mana mereka ini diuji teruk tapi tahap kesabaran mereka tinggi. Subhanallah. Tahap kesabaran 5 nabi ini sangat hebat. Maka atas sebab itu Allah naikkan pangkat mereka di kalangan para nabi-nabi yang lain. Mereka ini tergolong dalam kategori Nabi Ulul Azmi. Kalau kita baca sejarah 5 Nabi Ulul Azmi ini, kalian boleh cari, memang sangat hebat. Yang mana mereka ini diuji sampai kena bunuh anaknya macam Nabi Ibrahim. Diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Pisau dah dekat leher ni. Kita boleh bayang pisau orang sembelih. Pisau orang sembelih, Ustaz Abu. Dia bukan letak macam pisau liat tu yang susah-susah tu, tak. Dia sekali letak, sekali tarik, zap, habis, putus ni. Separuh dia putus, urat maris semua putus. Dan macam tu. Pisau tu dah ada di leher. Saat itu tak ada keraguan langsung pada hati Nabi Ibrahim dan hati anaknya Nabi Ismail. Dia berkata, wahai ayahku, kalau inilah perintah Allah, kau lakukan. Nabi Ibrahim pula tanpa ada keraguan, ini anak kesayangannya, nak tunggu kelahirannya makan tahun. Lama sampai berpisahlah dua isteri pertama dan isteri keduanya. Akhirnya perlu disembelihkan tanpa ada keraguan, ditarik. Akhirnya Allah tukarkan. Sampai begitu keadaannya. Nabi Muhammad Nabi kita tergolong juga dalam kategori Nabi Ulul Azmi. Pun kesabarannya luar biasa. Kesabaran luar biasa. Banyak peristiwa. Kalau kita kaji sejarah, baca sirah, memang Nabi kita bukan diperlakukan, kalau diperlakukan oleh kaum kafir Quraisy lah. Tapi seolah-olah diletakkan oleh Allah dalam satu kesusahan yang amat sangat lahir-lahir saja. Yatim, anak yatim, tiada ayah. Kan? Berapa tahun lepas tu meninggal pula ibu, meninggal atuk pula, tinggal dengan pak cik, ada macam tu. Dia berterusan dalam kesusahan yang amat sangat. Bahkan masa Islam mula-mula pun di pulau, bahkan tak diberi sumber makanan sampai lapar. Nabi kita menggigil meletak batu kat perut sampai macam tu. Punya sabar. Jadi nak mendapatkan kesabaran ini bukan mudah. Jadi macam kita pernah sebut sebelum ini, untuk mendapatkan kesabaran, salah satu jalannya ialah melalui bulan Ramadan dengan sempurna. Sebab apa? Puasa ini dia sangat mendidik nafsu kita. Dia sangat mendidik nafsu. Yang mana dengan sabar itu tadi, kita akan dapat keselamatan dekat akhirat. Kadang-kadang kita tanya, kenapa orang suruh sabar? Sabar ada batas bang. Sabar ada batas, ada limit. Sabar ada limit. Sedangkan yang tak ada limit tu dia. Yang ada limit tu dia. Sabar tu ada limitnya. Sabar tu tak ada limit, dia makan terus. Kalau orang yang tenang hati dia, hatinya tak rosak, hatinya bersih, dia akan sangat tenang dengan dunia. Kan? Sabar ni melibatkan banyak benda. Kadang orang nampak sabar ni macam bila orang marah-marah je, betul tak? Kadang sabar ni dia melangkaui benda tu lagi. Contoh, orang dapat nikmat lebih, dia dapat sikit, hilang sabar dia. Dia jadi dengki. iPhone, Android. iPhone dengan tak nak sebut lah. Contoh kan. Dia kerja sama-sama, ataupun nampak buat benda sama-sama, tapi orang dapat rezeki lebih, dia dapat kurang. Di situ hilang sabarnya, dia jadi dengki. Contoh lain ialah bila dia pula dapat benda yang bagus, orang lain dapat benda tak bagus. Di situ juga hilang sabar dia. Sabar untuk apa? Sabar untuk menunjuk-nunjuk tu hilang. Aku nak tunjuk juga, aku nak bangga juga. Di situlah ialah bongkak dan ego dia pula. Jadi hilang lagi sabar dia. Jadi sabar ni dia macam ibu kepada semua benda sebelum berlakunya banyak-banyak mazmumah-mazmumah lain. Jadi dalam Ramadan ini sebenarnya kita kena banyak melatih diri supaya kita mendapat sabar. Dan pahala sabar yang paling besar ialah macam kita pernah sebut sebelum ini, sebenarnya sabar ini membebaskan kita daripada hisab dekat akhirat. Dan sesungguhnya manusia yang melalui akhirat tanpa hisab, tanpa perhitungan, dia adalah manusia yang paling bahagia. Sebab manusia lain perlu menunggu zaman hisab tu
menunggu untuk dia, nama dia dipanggil untuk diperhitungkan tu ribuan tahun dunia. Lama. Ribuan tahun. Subhanallah. Matahari sejengkal atas kepala, tapi dia dipermudahkan sebab dia tak perlu hisap. Sebab apa? Dia dah menahan segala kekalutan hidup, dia dah menahan segala tekanan hidup dekat dunia dengan penuh kesabaran. Maka dekat sana dia dimudahkan. Itulah kehebatan pahala sabar yang kita boleh dapat sebenarnya, yang kita boleh belajar sebenarnya, yang kita boleh didik diri kita sebenarnya dalam bulan Ramadan ini. Amin. InsyaAllah. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita peroleh sifat antara sifat yang paling baik dalam sifat Mazumah, iaitulah sabar. Sifat mahmudah, ya Allah, minta maaf. Di kalangan sifat mahmudah iaitulah sabar. Ya, gitu. Baik, sekian saja daripada saya, Firdaus Mukhtar. Dan saya Abu Hurairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.